Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, berjumpa lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu tingkatan 1. Hari ini 8 September 2021. Okey. Minggu sudah kita dah belajar berkaitan dengan karangan yang mana cikgu menekankan aspek pendahuluan. Okey, hari ini kita akan terus masuk lagi dalam bahagian penulisan ini, iaitu bagaimanakah kita menulis perenggan isi. Okey. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada pagi ini, cikgu masih lagi nak ingatkan murid-murid supaya menyelesaikan semua tugasan yang cikgu dah bagi kepada kamu, kerana masih ramai lagi dalam kalangan kamu yang tidak menghantar tugasan. Okey, amat malang bagi kamu di mana sekiranya kamu tidak menghantar tugasan, kamu tidak akan ada markah bahagian PBD. Kamu perlu ambil perhatian Sekarang ni untuk peringkat tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5, PBD adalah komponen penting dalam aspek penilaian murid-murid. Jadi cikgu nak minta supaya kamu selesaikan segala tugasan yang cikgu bagi. Kerana apa? Tugasan-tugasan yang cikgu bagi itu adalah sebahagian daripada penilaian PBD yang cikgu laksanakan, di mana kamu menyalin. Itu adalah bahagian tulisan, di mana kalau cikgu suruh kamu baca, menyampaikan saja, itu bahagian bacaan. Okey, semuanya melibatkan penilaian. Jadi cikgu nak minta kamu tengok balik setiap video yang cikgu dah bagi dan selesaikanlah tugasan. Contohnya pada minggu sudah, kamu hanya diminta untuk menyalin 2 pendahuluan. Okey, menyalin 2 pendahuluan yang mana setelah dibincangkan, cikgu bagi contoh dan cikgu minta kamu salin yang itu. Selesai sahaja kamu salin, kamu hantar dalam grup. Itu adalah evidence penilaian cikgu pada hari tersebut. Okey, maksud dia kerja buat kamu itu adalah penilaian. Apakah yang akan cikgu nilai berdasarkan kerja buat itu? Jadi cikgu nak minta semua beri perhatian dan buat kerja. Selesaikan tugasan. Jangan ambil mudah tak buat. Nanti kamu akan ada masalah bila mana ditakdirkan kita dapat bersemuka. Kamu kena siapkan semua. Kalau tidak, PBD kamu tidak akan ada markahnya. Tidak ada tahap pencapaian kamu. Kerana apa? Kamu tidak buat kerja. Okey? Oleh sebab yang demikian, cikgu nak minta kamu beri perhatian dan selesaikan segala tugasan yang sepatutnya kamu buat. Okey? Jadi cikgu nak minta lepas ni bila cikgu kata salin, kamu salin dan hantar. Sebab cikgu semak dalam grup, cikgu semak di talian pun adalah sebahagian daripada penilaian yang cikgu buat. Sebab kita nak tunggu nak hantar buku, dia lambat. Jadi awak hantar dalam grup, cikgu semak di situ. Okey, jadi cikgu nak minta semua lepas ni tolong buat latihan yang cikgu bagi. Sebab kerja-kerja yang cikgu bagi itu terlalu mudah dan bersesuaian dengan kelas kamu. Okey, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana mengembangkan isi karangan. Okey, karangan apabila diberi tajuk atau bahan rangsangan, kita akan menulis pendahuluan, kemudian bahagian isi, kemudian bahagian penutup. Hari ini cikgu nak fokus kepada bahagian isi. Okey, bahagian isi, bagaimana kamu nak menulis ataupun nak mengembangkan isi. Seterusnya, cikgu akan masuk terus juga bahagian penutup. Mungkin agak panjang, tetapi adalah lebih mudah untuk kamu menguasai aspek penulisan ini. Jadi,
Cikgu nak kamu beri perhatian kepada rakaman ini untuk kamu faham. Okey, cikgu nak kamu tonton betul-betul, faham. Okey, dan kuasai aspek ini. Okey, tonton yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera bertemu kita pada hari ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu topik karangan. Pada hari ini cikgu akan kongsikan kepada para pelajar yang cikgu kasihi sekalian tentang bagaimanakah kita hendak menghuraikan isi karangan. Baik. Untuk menghuraikan isi karangan, perkara pertama yang perlu kita ada ialah kita perlu ada isi. Seterusnya, selepas kita tahu isi apakah yang hendak kita tulis dalam perenggan isi kita, kita perlu huraikan. Bagaimanakah kita nak menghuraikan? Menghurai karangan ini sebenarnya cara kita berfikir. Kita perlu menggunakan kepala otak kita ini untuk berfikir. Bagaimana kita nak fikir? Apa yang kita nak fikir? Itu yang sering memeningkan, mengusutkan kepala. Caranya agak mudah sebenarnya. Ada 3 huruf yang para pelajar kena hafal. Hafal. Yang itu, kita ada 3 huruf. Huruf M, B dan K. Apa itu M? Mengapa. B itu apa? Bagaimana. K itu apa? Kesan. Mengapa, bagaimana, kesan. Isi, mengapa, bagaimana, kesan. Cikgu ada lagu. MBK. Mengapa, bagaimana, kesan. Deng, deng. Bagaimana kesan. Katakanlah isi pada hari ini adalah tentang tidur. Semua orang tidur kan? Mengapakah kita tidur? Siapa tak dapat jawab tak boleh tidur. Mengapakah kita tidur? Ya betul, kita tidur kerana kita mengantuk. B. Bagaimana? Bagaimana itu ialah cara. Cara apakah kita tidur? Bagaimanakah kita tidur? Betul lah, baring, tutup mata. Ada orang tidur macam ni. Itu bukan tidur. Baik. B. Bagaimana cara tidur yang baik. Itu antara beza matang dengan tidak matang. Bagaimana kita tidur? 8 jam sehari. Okey? K bermaksud kesan. Apakah kesan tidur? Kesan tidur, sudah tentulah badan kita berasa segar. Jadi kita kena kuasai konsep mengapa, bagaimana, kesan. MBK. Mengapa, bagaimana, kesan. Teng. Baik. Kita ambil isi yang kedua. Tidur sudah. Makan. Mengapakah kita makan? Mengapakah kita makan? Kau jawab. Tak tahu jawab, tak boleh makan. Kita makan kerana kita lapar. Betul tak? Jarang orang makan sebelum dia rasa lapar. Dah lapar baru dia cari makan. Itu normal. Okey, normal. Baik. M ialah mengapa. Mengapakah kita makan? Biasanya manusia akan makan apabila dia berasa lapar. B. Bagaimana? Bagaimana ialah cara kita makan? Makan dengan mulut, cikgu. Makan dengan tangan, cikgu. Itu ialah ayat biasa. Ayat pelajar-pelajar cikgu di dalam kelas. Dah berapa belas tahun cikgu mengajar, itu memang dah biasa. Itu bezanya antara matang dengan tidak matang. Bagaimana? Bagaimana kita makan? Yang matang, cara kita makan ialah mengikut piramid makanan. Makan makanan yang seimbang, makan makanan yang sehat. Makan mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum, ya betul, berhenti sebelum kenyang. Baik, kita teruskan. Okey, kesan kita makan, sudah tentulah badan kita sihat. Okey, baik, itu tentang makan. Tidur sudah, makan sudah, pergi sekolah. Isi pergi sekolah. Mengapakah kita pergi sekolah? Ada pelajar, sebab dia pergi sekolah, dia kata kalau saya tak pergi sekolah, saya tak dapat duit. Itu biasa. Okey, mengapa kita pergi sekolah?
nak jumpa kawan. Itu biasa, nak jumpa kawan. Mungkin di rumah dia berasa sunyi. Baik, itu biasa antara huraian yang matang dengan huraian yang tidak matang. Okey, itu bezanya. Huraian yang matang dengan huraian yang tidak matang. Mengapa kita pergi sekolah? Kita pergi sekolah kerana kita hendak, ya, betul, kita hendak belajar. Itu mengapa ataupun sebab kita hendak ke sekolah. B, bagaimana? Bagaimanakah kita hendak belajar? Ya, betul. Menumbuhkan perhatian di dalam kelas. K, kesan. Kesannya, apabila kita sudah menumpukan perhatian, kita boleh lupa tak? Pelajaran guru terganggu tak? Ya, betul. Jadi itulah dia cara untuk kita menghuraikan isi karangan. Kita perlu ingat 3 huruf ini. M, mengapa. B, bagaimana. K, kesan. Ya, terbaik para pelajar. Jadi itulah caranya. Kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut, jom kita tengok slide yang cikgu sediakan khas untuk para pelajar sekalian. Silakan. Murid-murid sekalian, sekarang kita akan mengaplikasikan kaedah menguraikan isi karangan yang telah diajarkan oleh cikgu sebentar saja tadi, iaitu dengan menggunakan kaedah mengapa, bagaimana dan juga kesan. Di paparan ini, cikgu telah memuat naik soalan karangan berpandukan bahan rangsangan daripada SPM sebenar. Tugasan dalam karangan ini meminta kita untuk menulis sebuah karangan tentang langkah-langkah untuk menjimatkan perbelanjaan. Isi yang pertama, menyediakan senarai barangan yang hendak dibeli. Isi kedua, menanam sayuran untuk kegunaan sendiri. Dan isi ketiga, membawa bekalan makanan dari rumah. Setiap isi ini kita akan huraikan dengan menggunakan kaedah MBK. Mengapa, bagaimana dan juga kesan. Kita lihat isi yang pertama, menyediakan senarai barangan yang hendak dibeli. Mengapakah kita perlu menyediakan senarai barangan? Memudahkan kita semasa berbelanja di pasaraya dan mengelakkan diri daripada membeli barang yang tidak perlu atau yang tiada dalam senarai. Bagaimana kita perlu menyediakan senarai barangan? Ya, kita perlu buat perancangan awal sebelum kita keluar dan beli barang keperluan yang perlu saja. Sebagai contohnya, sabun pencuci. Dan kesan daripada tindakan ini, sudah tentulah aktiviti ini dapat mendidik masyarakat menjadi pengguna yang bijak. Pada masa yang sama, jika kita menyediakan senarai barangan ini, kita dapat mengawal nafsu membeli belah dan mengelakkan diri daripada sifat boros. Baik, kita teruskan isi yang kedua. Menanam sayuran untuk kegunaan sendiri. Mengapakah kita perlu menanam sayuran untuk kegunaan sendiri? Ya, kos menanam sayuran lebih murah daripada sayuran yang dijual di pasar. Dan sayur-sayuran yang ditanam sendiri lebih segar dan tiada racun serangga atau bahan pengawet seperti yang dijual di pasar. Kita yang tanam, kita tahulah bahan apakah yang kita gunakan. Baik, teruskan lagi. Kita perlu menggunakan kawasan halaman rumah untuk bercucuk tanam dan menggunakan kaedah terkini untuk bercucuk tanam di kawasan rumah yang tiada halaman. Baik, kita lihat. Aktiviti ini tidak saja terhad pada kawasan rumah yang mempunyai halaman yang luas. Kalau kita tinggal di kawasan yang tiada halaman ataupun kita tinggal di rumah yang bertingkat, kita boleh menggunakan kaedah penanaman hidroponik, tanaman dalam pasu ataupun vertigasi. Baik, di sinilah cikgu akan tertarik kerana kita menghuraikan karangan dengan memberikan contoh yang matang. Bukan biasa-biasa. Pelajar yang boleh menyatakan contoh sebegini. Inilah yang kita panggil kematangan dalam penulisan. Kematangan dalam penulisan bermaksud karangan kita berada pada peringkat yang cemerlang. Kesan. Ya, kalau kita lihat di sini, kesan daripada sayuran, menanam sayuran untuk kegunaan sendiri juga merupakan suatu huraian yang sangat matang.
Jika kita menanam sayuran sendiri di rumah, pada masa yang sama kita dapat mengelakkan risiko serangan penyakit berbahaya seperti kanser, kegagalan buah pinggang akibat terdedah dengan racun perosak dan baja kimia yang digunakan di ladang-ladang sayur. Baik, isi yang terakhir, isi yang ketiga, membawa bekalan makanan dari rumah. Apakah sebab-sebabnya kita perlu bawa bekalan makanan dari rumah? Kerana sudah tentulah makanan yang disediakan di rumah lebih murah daripada makanan yang kita beli di restoran. Dan pada masa yang sama, kita tidak perlu menghabiskan masa yang lama untuk keluar ke kantin untuk membeli makanan. Bagaimanakah caranya? Sediakan makanan ataupun kita perlu menyediakan bekalan makanan pada awal pagi. Menyediakan bekalan makanan yang lebih sihat dari rumah seperti makanan kurang berminyak dan garam. Bermaksud kita sendirilah yang menyediakan makanan dan kita boleh mengawal kuantiti bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam masakan tersebut. Dan kesannya, kita dapat mengelakkan obesiti jika kerap makan di luar. Okey, kerana kalau kita makan di luar, sudah tentulah kita akan memilih makanan segera yang enak-enak. Namun begitu, makanan tersebut mempunyai kandungan kalori yang tinggi. Jika kita membawa bekalan makanan sendiri dari rumah, sudah tentulah kita dapat menjimatkan wang perbelanjaan. Dan wang tersebut bolehlah kita simpan di dalam tabung. Baik. Itulah sahaja teknik mengaplikasikan karangan kita. Mengaplikasikan teknik mengapa, bagaimana dan juga kesan. Sekian, terima kasih. Cikgu harap kamu dah dapat sedikit maklumat bagaimana kita nak menghuraikan karangan. Okey. Jadi cikgu nak kamu cuba faham. Cikgu akan terangkan sekali lagi berkaitan dengan perkara ini. Okey, dan cikgu nak kamu beri perhatianlah kepada maklumat yang disampaikan dan cara mana ditulis. Yang tadi itu dia lebih kepada penjelasan sahaja. Okey, lepas ni kamu akan diterangkan dengan teliti, okey, berkaitan dengan aspek huraian ataupun perenggan isi ini. Okey, tolong beri perhatian pada yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar cikgu yang cikgu kasihi sekalian. Cikgu harap semua pelajar berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga yang tersayang. Pada hari ini, kita bertemu lagi dalam video dan pada hari ini, kita akan teruskan lagi pelajaran kita masih lagi dalam topik karangan. Pada video yang lalu, cikgu telah kongsikan dengan para pelajar sekalian bagaimanakah caranya untuk kita menulis perenggan pendahuluan dan juga cara-cara untuk kita menguraikan isi. Cikgu harap semua pelajar dapat memahami pengajaran yang telah disampaikan oleh cikgu pada video yang lalu. Cikgu harap semua kandungan tersebut bermanfaat untuk para pelajar sekalian. Dalam kesempatan ini, cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang telah like dan subscribe channel cikgu, iaitu sebelum ini cikgu telah berkongsi dengan para pelajar bagaimanakah caranya untuk kita menulis perenggan pendahuluan. Kemudian, cikgu telah kongsikan dengan para pelajar cara-cara untuk kita menghuraikan isi karangan. Ramai pelajar yang bertanya kepada cikgu, cara yang cikgu ajar ini sesuai untuk tingkatan 1 ke, tingkatan 2 ke, tingkatan 3 ke, 4 ke, 5 ke, ataupun untuk murid-murid sekolah rendah. Untuk pengetahuan semua, teknik yang cikgu ajarkan ini merupakan teknik umum, teknik asas untuk kita menulis perenggan karangan ataupun kita nak menulis karangan lengkap. Teknik asas, ya, kena ingat semua, teknik asas. Asas untuk kita menulis karangan. Oleh itu, tips yang cikgu sampaikan ini sangat berguna sebenarnya untuk pelajar di sekolah rendah kerana masih juga menggunakan perkara yang sama untuk kita menulis ayat ataupun untuk kita menulis karangan. Masih lagi menggunakan teknik yang sama, iaitu kaedah mengapa, bagaimana dan juga kesan. Cuma bezanya nanti pada setiap peringkat itu akan cikgu kongsikan pada video yang akan datang.
Cuma pada video kali ini, cikgu akan berkongsikan teknik-teknik asas untuk kita menulis perenggan pendahuluan, perenggan isi, dan cara-cara untuk kita mengolah isi karangan. Teknik asasnya sahaja. Okey? Jadi saya cikgu harap semua pelajar akan dapat memahaminya. Agak mudah sebenarnya teknik yang akan cikgu kongsikan sebentar lagi. Para pelajar yang dihormati sekalian, sebelum kita meneruskan penulisan perenggan isi, marilah kita melihat ciri-ciri perenggan isi. Yang pertama, perenggan isi mestilah ditulis dalam ayat majmuk. Kemudian, kita perlu meletakkan penanda wacana dalam perenggan isi kita. Selain itu, gunakanlah peribahasa yang sesuai. Dan kita perlu menggunakan ayat-ayat yang menarik untuk menjadikan karangan kita lebih seronok dibaca. Pada masa yang sama, kita perlu menekankan kepada aspek kosakata yang luas. Dan akhir sekali, perenggan isi perlulah mempunyai ayat penegasan pada setiap akhir perenggan isi. Kita teruskan dengan latihan kita pada hari ini. Topik kita pada hari ini, kebaikan amalan menabung. Kita lihat terdapat 3 isi dalam soalan ini, iaitu membantu pada saat kecemasan, membeli barangan idaman, dan menampung perbelanjaan melanjutkan pelajaran. Baik. Cikgu harap para pelajar bersedia dengan buku karangan masing-masing dan para pelajar perlu membuat rangka huraian terlebih dahulu. Rangka huraian biasanya tidak ditulis oleh para pelajar. Hal ini akan menyebabkan para pelajar kekurangan idea ataupun idea mereka tersangkut semasa mengolah karangan. Kita lihat pada isi yang pertama, membantu pada saat kecemasan. Dalam pelajaran yang lalu, cikgu telah berkongsi dengan para pelajar sekalian cara-cara untuk menghuraikan karangan dengan menggunakan kaedah mengapa, bagaimana, kesan, tereng. Baiklah, kita lihat pada isi yang pertama, huraian mengapa. Mengapakah amalan ini dapat membantu kita pada saat kecemasan? Kita lihat, kemalangan boleh berlaku pada bila-bila masa, peribahasa yang sesuai, malang tidak berbau. Para pelajar sekalian, sekiranya malang kita boleh bau, maka hospital akan kosong kerana kita boleh bau kemalangan itu sekejap lagi. Kita teruskan lagi. Huraian bagaimana? Membuka akaun simpanan untuk menyimpan sedikit wang daripada pendapatan bulanan. Dan kesannya kita dapat menggunakan wang simpanan untuk membayar bil perubatan. Kita selitkan sedikit frasa menarik dalam isi yang pertama. Walaupun wang tidak dapat membeli kesihatan, namun dapat membiayai kos perubatan. Maafi cikgu kerana ada sedikit kesalahan ejaan di situ, iaitu perkataan perubatan. Baiklah, ini merupakan rangka karangan kita. Sekarang, di bawah rangka karangan kita, dalam buku karangan kita, kita tuliskan perenggan isi pertama. Sudah bersedia? Jom kita olah karangan ini menjadi perenggan yang lengkap, iaitu membantu pada saat kecemasan. Kita teruskan. Cikgu suka menggunakan perkataan antara. Kita mulakan dengan perkataan antara. Antara kebaikan amalan menabung termasuklah
membantu pada saat kecemasan. Ini merupakan ayat isi ataupun idea utama ataupun kita panggil ayat topik. Selepas itu kita perlu menghuraikan ayat ini dengan ayat huraian. Cikgu gunakan frasa hal ini dikatakan demikian kerana kemalangan boleh berlaku pada bila-bila masa. Baik, kita teruskan dengan peribahasa tersebut. Seperti kata peribahasa, malang tidak berbau. Sehubungan dengan itu, orang ramai perlu membuka akaun simpanan untuk menyimpan sedikit wang daripada pendapatan mereka pada setiap bulan. Kesannya ialah ayat kesan. Orang ramai dapat menggunakan wang simpanan untuk membayar bil perubatan sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini seperti diserang penyakit kronik atau terlibat dalam kemalangan jalan raya. Jelaslah bahawa, baiklah para pelajar, ayat tersebut merupakan ayat penegas. Mari kita mulakan ayat penegas dengan menggunakan jelaslah bahawa amalan menabung sangat penting untuk membantu pada saat kecemasan, walaupun wang tidak dapat membeli kesihatan tetapi mampu membantu kita untuk membiayai kos rawatan. Itulah dia rangka huraian isi yang pertama dan perenggan lengkap. Baik, kita teruskan dengan perenggan lengkap bagi isi yang kedua, membeli barangan idaman. Kita mulakan terlebih dahulu dengan rangka membeli barangan idaman. Huraian mengapa tidak perlu berhutang untuk membeli barangan idaman seperti telefon pintar atau pakaian berjenama. Sebagai contohnya, kita tidak perlu berhutang dengan menggunakan kad kredit. Bagaimanakah kita dapat membeli barangan idaman? Membuat simpanan secara bijak. Contohnya, pelaburan dalam saham amanah. Dan apabila kita membuat pelaburan tersebut akan mendapat dividen pada setiap tahun. Sebagai contoh, peribahasa yang sesuai, sedikit-sedikit atau sikit-sikit, lama-lama menjadi bukit. Dan sekiranya kita membuat simpanan secara bijak, sudah tentulah sifat boros dan diisytiharkan muflis akibat tidak mampu membayar hutang dapat dielakkan. Kita lihat perenggan lengkap. Kita gunakan penanda wacana selain itu untuk menunjukkan kesinambungan isi. Bagi isi yang kedua. Selain itu, amalan menabung dapat membantu seseorang untuk membeli barangan idaman seperti telefon pintar terkini atau pakaian berjenama tanpa perlu berhutang atau menggunakan kad kredit. Biasanya orang-orang kita biar pape asal bergaya. Kita elakkan sifat tersebut ya. Kita teruskan. Oleh hal yang demikian, kita perlu membuat simpanan secara bijak dengan membuat pelaburan dalam saham amanah dalam jangka masa yang panjang bagi memenuhi impian untuk memiliki sesuatu barangan. Ya, itulah tindakan yang sangat bijak. Seperti kata mutiara, sedikit-sedikit atau sikit-sikit, dua-dua diterima sebenarnya. Lama-lama menjadi bukit. Kita teruskan. Kita boleh mencapai impian tersebut apabila mendapat dividen daripada pelaburan yang telah kita lakukan pada setiap bulan pada masa yang sama. Sifat boros dan diisytiharkan muflis. Apakah maksud diisytiharkan muflis? Ya, bankrupt. Akibat tidak mampu membayar hutang dapat dielakkan. Tegasnya, amalan menabung wajar menjadi budaya setiap individu pada setiap masa. Jika kita lihat keratan akhbar yang disertakan di sini menunjukkan seramai 50,000 orang muda muflis. Jaga-jaga. Kita teruskan isi yang ketiga, iaitu membeli barangan idaman. Rangka huraian isi ketiga, menampung perbelanjaan melanjutkan pelajaran. Mengapakah amalan menabung dapat membantu kita untuk menampung perbelanjaan melanjutkan pelajaran? Kita lihat.
Huraian mengapa yuran melanjutkan pelajaran sangat tinggi. Sebagai contohnya kita lihat kos untuk melanjutkan pelajaran pada zaman sekarang di peringkat ijazah antara RM50,000 hingga RM100,000. Bagaimanakah amalan ini dapat menampung perbelanjaan kita pada masa hadapan? Kita lihat, ibu bapa perlu memandang masa hadapan dengan membuat simpanan sejak anak-anak kecil. Sebagai contohnya, simpanlah dalam skim simpanan pendidikan nasional ataupun nama pendeknya SSPN. Kita teruskan dengan huraian kesan. Kita tidak perlu berhutang untuk membiayai yuran pengajian. Kalau kita lihat pada isu semasa zaman sekarang, ramai graduan telah disenarai hitam kerana tidak membayar hutang PT-PTN. Apakah maksud disenarai hitam? Blacklist. Kerana mereka tidak membayar hutang. Tidak mampu untuk membayar hutang. Ataupun buat-buat tak nak bayar. Sengaja melarikan diri daripada membayar hutang PT-PTN. Hutang wajib dibayar. Jangan terpedaya dengan janji-janji untuk menghapuskan hutang PT-PTN. Kita teruskan dengan perenggan lengkap. Di samping itu, amalan menabung dapat menampung perbelanjaan melanjutkan pelajaran. Hal ini dikatakan demikian kerana yuran melanjutkan pelajaran sangat tinggi. Sebagai contohnya, yuran peringkat ijazah berharga antara RM50,000 hingga RM100,000. Sehubungan dengan itu, ibu bapa perlu memandang masa hadapan dengan membuat simpanan sejak anak-anak kecil seperti menyimpan dalam skim simpanan pendidikan nasional SSPN. Malah golongan remaja juga perlu berjimat cermat dengan menyimpan sedikit wang saku sebagai tanda sokongan kepada usaha murni ibu bapa mereka. Di sinilah kita dapat melihat kematangan dalam penulisan dengan menyelitkan contoh yang sesuai, iaitu skim simpanan pendidikan nasional. Inilah yang kita panggil kematangan dalam penulisan karangan. Karangan yang matang berpotensi untuk dapat peringkat cemerlang. Kita perlu tahu itu. Kita teruskan. Kesannya, mahasiswa tidak perlu berhutang untuk melanjutkan pelajaran kerana pada zaman sekarang ramai graduan. Apa maksud graduan? Kita lihat gambar di bawah. Ya, itulah yang kita panggil graduan. Telah disenarai hitam oleh Perbadanan Tabung Pengajian Tinggi Nasional PT-PTN akibat tidak mampu membayar hutang. Jelaslah bahawa amalan menabung sangat penting untuk membantu golongan remaja untuk melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Apakah maksud Menara Gading? Ya, pandai anak-anak murid cikgu. University. Jadi, kita salinlah rangka dan perenggan isi ini dalam buku karangan masing-masing dan kita perlu hantar kepada cikgu kita selepas cuti sekolah nanti. Pastikan cuti Perintah Kawalan Pergerakan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, daripada penjelasan tadi, saya harap kamu boleh faham berkaitan dengan huraian isi. Okey, dan kamu faham huraian isi bagaimana isi yang ada dihurai menjadi satu perenggan yang lengkap. Okey, dia ada 3 isi dan kita dapat 3 perenggan. Okey, sebelum kamu melakukan tugasan pada hari ini, cikgu akan sambung sikit lagi berkaitan dengan perenggan penutup. Okey, berkaitan dengan perenggan penutup. Okey, bagaimana nak tulis penutup? Okey, tolong beri perhatian ya. Para pelajar yang dihormati sekalian, pada minggu
yang lalu, cikgu telah berkongsi dengan para pelajar cara-cara untuk menulis perenggan pendahuluan. Kemudian, cikgu telah membimbing para pelajar cara-cara untuk menguraikan isi karangan dengan menggunakan kaedah mengapa, bagaimana dan juga kesan. Selain itu, cikgu juga telah membimbing para pelajar cara-cara untuk menulis perenggan isi. Dan untuk video kali ini, cikgu akan berkongsikan dengan para pelajar cara-cara untuk menulis perenggan penutup. Jom kita tengok slide yang telah cikgu hasilkan khas untuk para pelajar yang cikgu kasihi. Menulis perenggan penutup yang mudah. Perkara yang perlu kita berikan perhatian dalam perenggan penutup ada beberapa kata kunci, iaitu konklusi, pihak, cadangan dan juga harapan. Baiklah, kita lihat. Konklusi bermaksud kesimpulan. Pihak ialah pihak yang terlibat, sebagai contohnya ibu bapa, keluarga ataupun kerajaan. Cadangan bermaksud apakah yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak tersebut. Dan harapan terhadap isu tersebut ataupun tema yang terdapat dalam soalan. Jom kita lihat pada perenggan penutup contoh. Katakanlah tema pada hari ini adalah tentang disiplin dan tugasannya peranan ahli keluarga untuk mengelakkan pelanggaran disiplin dalam kalangan murid. Kita lihat perenggan penutup contoh. Konklusinya, keluarga. Kita lihat di situ keluarga bermaksud pihak. Perlulah memastikan anak-anak mereka sentiasa berdisiplin. Berdisiplin di situ merupakan ayat cadangan. Jika semua ahli keluarga bersama-sama mengawal disiplin anak-anak seperti ke bukit sama didaki, ke lurah sama diteluni, pasti disiplin anak-anak akan terkawal. Itu ialah ayat harapan. Sekiranya masalah disiplin ini dapat diatasi, pasti keluarga bahagia dapat direalisasikan. Itu ialah ayat harapan. Dan ini merupakan perenggan penutup. Contoh, kita boleh tulis antara 2 hingga 3 ayat. Jika panjang, itu bukan penutup namanya. Contoh yang seterusnya. Katakanlah tema kita pada hari ini tentang pengurusan masa dan tugasannya peranan anda untuk mengurus masa dengan bijak. Sebagai kesimpulannya, pengurusan masa yang bijak sangat bermanfaat kepada setiap individu yang ingin berjaya dalam kehidupan. Itu merupakan ayat kesimpulan. Sehubungan dengan itu, peranan keluarga ada pihak, terutamanya ibu bapa, untuk memastikan anak-anak mereka dapat mengurus dengan baik sangat penting agar anak-anak berjaya dalam akademik dan kehidupan. Kita lihat di situ ada peranan dan juga ada cadangan. Oleh itu, sebagai murid yang berwawasan dan berdedikasi, sudah tentulah saya akan berusaha untuk mengurus masa dengan baik agar kehidupan menjadi teratur dan tidak tertekan. Itu merupakan ayat harapan. Jadi, itulah dia perenggan penutup contoh. Semoga murid-murid dapat menguasai perenggan penutup contoh ini dengan baik. Jangan lupa, sila tekan butang subscribe dan like. Sekian, terima kasih. Okey, saya nak sekarang ni ialah kamu melakukan tugasan iaitu salin bahagian yang ini. Okey, yang pertama bahagian ini perenggan yang pertama, perenggan isi yang pertama. Okey, guna kamu salin yang ni. Okey, salin yang ini bagi selesai dahulu. Sebab dia ada 3 isi dan 1 penutup. Okey, jadi saya nak kamu salin ketiga-tiga isi ini. Okey, cikgu nak kamu salin yang ini bagi selesai. Okey, ini perenggan yang kedua yang perlu kamu salin. Ini isi pada perenggan yang kedua. Okey, semua salin dalam buku karangan Ini perenggan yang kedua. Daripada huraian yang dibincangkan tadi, cikgu keluarkan balik di sini. Kalau kamu masih keliru, kamu boleh tengok dalam video yang sebelumnya. Okey, salin yang ini bagi selesai perenggan yang kedua.
Okey, lepas ni akan ada perenggan yang ketiga dan penutup. Okey, salin ini bagi selesai ya. Okey, salin pada perenggan ini. Ini perenggan yang ketiga, dia ada sambungannya sekejap lagi. Cikgu akan bagi salin yang ini dulu. Ini pada perenggan yang ketiga, dia ada sambungan dia. Ayat dia masih lagi tak habis, dia ada lagi dalam satu slide lagi. Perenggan yang ketiga. Okey, salin. Ni perenggan pertama, perenggan kedua dan perenggan yang ketiga. Perenggan yang ketiga ni masih belum habis. Okey, kamu salin bagi selesai dan sambung sikit kejap lagi. Okey, salin yang ini nah. Okey, ini sambungan pada perenggan yang ketiga tadi. Okey, jadi selesai ketiga-tiga perenggan. Okey, dan kamu salin ini selesai, dan lagi satu yang kita dah belajar pada hari ini juga adalah perenggan penutup. Okey. Jadi minggu ni kamu kena salin banyak sikit lah. Okey, salin ini bagi selesai. Kita pergi kepada perenggan penutup. Okey, ini adalah perenggan penutup. Contohlah perenggan penutup yang diterangkan tadi. Jadi kamu salin pada perenggan yang pertama, perenggan yang kedua, perenggan yang ketiga dan perenggan yang penutup. Okey, maka selesailah cara penulisan karangan. Dan cikgu amat berharap kamu dapat menguasainya apabila cikgu bagi soalan nanti kamu boleh menulis macam ni. Okey, sekarang ni cikgu dah bimbing kamu daripada pendahuluan, huraian isi, perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3 dan penutup. Dan cikgu amat berharap kamu boleh menulis karangan yang lengkap. Okey, menulis karangan yang lengkap. Nanti kita akan buat latihan dan cikgu nak kamu tulis daripada isi yang diberikan. Okey, lepas ni kita akan buat latihan lah. Okey, jadi cikgu harap kamu salin contoh karangan yang ini. Okey, salin contoh yang cikgu bagikan tadi, isi dan penutup ini. Okey, tolong cikgu nak kamu selesaikan dalam buku dan up dalam grup. Selesaikan salin sehingga ke kesimpulan atau penutup ini. Okey, selepas kamu selesai nanti, cikgu akan bagi lagi satu contoh ataupun video untuk kamu tonton ataupun sebagai pengukuhan pemahaman kamu menggunakan kaedah yang sama, huraian isi 1, isi 2, isi 3. Okey, cikgu nak kamu tontonlah. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu selesaikan kerja, cikgu tunggu kamu di talian. Okey, dan jangan lupa lepas ni isi kehadiran. Okey? Okey nah? Okey, terus siapkan kerja dan cikgu bersama kamu di talian. Okey.